macam ni. Okey, kita pergi pula soalan ketiga. Soalan ketiga ni mungkin rumit sikit. Okey, kita tengok skema jawapan. Okey, berdasarkan juga kepada soalan. Okey, perkara pertama yang kita perlu buat, kalau kita tengok pada soalan ini, okey, dia dah beri tapak. So, isi saja. Cara nak isi dulu dia punya baki. Okey, selamat datang Izani. Siapa lagi ni? Selamat datang Dania. Okey, saya ada share link kehadiran. Tolong isikan kehadiran kamu di dalam link tersebut. Baiklah, kita semak semula. Ini sekarang ni kita berada dekat buku teks muka surat 54 Kita tengah bincangkan jawapan soalan 1, 2 dan 3. Okey. Pertama kita nak kena buat, kita kena pasti dulu. Perabot adalah aset, inventory adalah aset, akaun belum terima adalah aset, bank adalah aset, akaun belum bayar adalah liability. Jadi apa kita perlu buat? Kita masukkan semua angka ni dekat barisan pertama sebagai baki awal. Okey, sebagai baki awal. Lepas tu kita kena tahu aset mesti sama dengan equity tambah liability. Tapi equity tak ada, maknanya kita kena cari berapa equity. Okay. So akhirnya kita akan dapat jawapan seperti ini. Okay. Kita akan dapat 4800, kita akan masukkan 2100, 5400, 3810, akaun belum bayar 1810 dan angka yang ini 14300 adalah angka yang kita cari. Okay, melalui aset sama dengan equity tambah liability. So kalau nak cari equity adalah sama aset sama dengan equity sama dengan aset tolak liability. So kita carilah. Okay. So totalkan semua aset ni dan kita akan tolakkan dengan liability. Okay, kita teruskan dengan soalan pertama. Soalan pertama adalah 4 buah meja pejabat. Okey, saya minta pelajar yang tak faham soalan. Adam tanya soalan tapi dia bisu. Okey, soalan dia tanya ada ruang modal, ada ruang untung bersih, ada ruang ambilan. Tetapi jawapan saya tak ada ruang modal dengan ambilan. Okey, so jawapan saya ni salah lah. Awak ikut soalan. Dia mesti ada ruang ambilan dengan ruang untung bersih. Ambilan dengan untung bersih. Kena ada ruang mereka sendiri. Okey, so jawapan saya ni salah lah. Bukan salah, betul. Tapi saya tak buat kolom bagi ambilan dengan untung bersih. Jadi kena ikut format tapak yang diberikan seperti dalam soalan. Okay, soalan dah beri siap-siap tapak, awak ikutlah tapaknya. Okey, boleh Adam? Faham? Okey. Dia malu nak jawab. Okey, baiklah. Kita tengok soalan. Okey, pertama, membeli 4 buah meja pejabat bernilai 2800 dengan cek. Okey, 4 meja pejabat ni harganya 2800. Meja pejabat ini adalah perabot. Jadi kita akan tambahkan perabot. Okey, tambah perabot. Saya ingatkan semua pelajar, bila buat soalan persamaan, mesti conteng kertas masing-masing. Saya tak nak ada yang bersih kertasnya. Kalau bersih kertasnya, maknanya awak tiada jalan kerja dan awak tak faham. Ataupun bila nak ulang kaji, awak susah nak faham. So, Adam conteng jawapan. Okay. Contoh macam saya buat ni. Okay, gariskan 2800 tambah perabot. Okay. Kemudian, sebab dia beli dengan cek, maknanya bank kena tolak. So, bank.
Okey, harga di sini cuma ada satu angka sahaja. Jadi perabot pun 2,800, bank juga 2,800. Ni bersih je, kenapa? Isilah. Tadi kan dah suruh isi. Conteng macam ni. Okey. Soalan ini jawapannya seperti ini. Okey, so perabot kita akan tambah 2,800. Bank kita akan tolak 2,800. Okey, saya punya jawapan ni tolak. Awak tolak tapi jadikan dalam bentuk kurungan. Yang tolak tu jangan tulis. Jadikan dia bentuk kurungan. Okey, kita ikut format dalam buku teks. Okey, kita teruskan. Di sini soalan kedua, menerima cek. Bila menerima cek, maksudnya bank akan tambah. Okay. Terima daripada siapa? Daripada akaun belum terima. So akaun belum terima, dia bayar kita. Maknanya hutang dia settle. Jadi kita kena tolak akaun belum terima. Okay, angkanya 1960 sebab hanya ada satu saja 1960. Jadi dekat bank pun letak 1960. Dekat akaun belum terima juga kita akan letak 1960 seperti ini. Okay. Bank tambah 1960, akaun belum terima akan tolak 1960. So ingat kalau kita ada satu angka, kita akan letak dua jawapan yang sama. Kalau kita ada dua angka, kita akan letak tiga jawapan yang berbeza. Okay. 1, 2 sama, 2, 3 beza. Ingat 1, 2 sama, 2, 3 beza. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Sekeping cek. Bila cek maksudnya adalah bank. Okey, sekeping cek daripada akaun belum terima. Jadi akaun belum terima. A, B, T. Okey, bernilai 410 tidak dilayan oleh bank. Maksudnya bank reject. Bila bank reject, bank akan tolak. Okay, bila bank reject, bank akan tolak. Jadi bila bank tolak, duit tu kita bagi cek yang rosak tu, cek yang tipu tu kita bagi semula kepada akaun belum terima. Beritahu dia cek awak ni palsu lah. Jadi kita akan hari tu kita dah settlekan hutang kan. Jadi tak boleh settle lagi hutang ni. Jadi akaun belum terima akan bertambah balik hutang dia. Okay. So 410 adalah amountnya. Jadi bank akan tolak 410. Akaun belum terima akan tolak 410. Tengok kat sini. Tengok. Okay. Next. Kita ada jawapan dia. Kita tengok jawapan dia. Seperti ini. Bank tolak 410 sebab bank reject tadi kan. Okey, kemudian hutang bagi akaun belum terima akan bertambah semula. Okey. Kita teruskan. Encik Yusof mengambil 600. Encik Yusof ni siapa? Okey, tengok soalan. Soalan kita adalah nombor 3. Encik Yusof, pemilik perniagaan jati. Maknanya kitalah Encik Yusof. Kitalah tuan kedai perniagaan jati. Wahai Encik Yusof sekalian. Kita semua sekarang Encik Yusof. Wahai Encik Yusof sekalian. Kita dah ambil RM600 untuk bayar yuran anak. Kenapa nak guna duit kedai untuk bayar yuran anak? Bila kita guna duit kedai untuk kegunaan personal, kita akan letakkan dia sebagai ambilan. Kita akan tulis ambilan. Jadi ambilan akan tambah. Kita bayar yuran anak kan. Kita ambil 600 ni apa? 600 ni adalah duit.
Jadi tunai kita akan berkurang lah sebab kita ambil duit kedai. Jadi tunai akan berkurang, ambilan akan bertambah. Nilai dia 600, jadi kita akan letak nilai yang sama di kedua-duanya. Okey, disebabkan saya letak dekat bahagian modal, jadi saya letak kurungan. Tapi kalau betul-betul bukan dekat sini dia akan letak dekat ambilan lah. Dia akan letak dekat ruang ambilan. Tulis saja 600 tanpa simbol tolak. Sebab kalau kita tumpang dekat modal, baru kita letak tolak. Sekarang ni kita bukan tumpang dekat modal. Okay? Next. Bank. Sebab kita keluarkan duit, kita tak ada tunai. Sebab kita keluarkan duit daripada bank, lah jadi jawapannya. Okay, kalau kita tengok soalan kembali, kita tak ada tunai dalam ni bila tak ada tunai, maknanya dia keluarkan duit tu automatik lah daripada bank. Jadi jawapan saya yang ini salah lah. Okay, bukan tunai tapi daripada bank. So saya padam balik ini. Okay, saya tulis balik sebagai bank. Tolak bank. Okay. Yang seterusnya, kelima. Menjelaskan hutang. Okay. Kita tak tahu siapa yang menjelaskan hutang. Maknanya kita lah. Okay. Maknanya kita menjelaskan hutang. Kita menjelaskan hutang. Bila kita menjelaskan hutang, maknanya akaun belum bayar akan tolak. Bila hutang tu settle, kita akan tolak. Okay. Akaun belum bayar akan tolak. Kemudian kita bayar menggunakan cek. Jadi duit di dalam bank juga akan tolak. Nilainya adalah 800. Jadi ABB tolak 800, bank tolak 800 seperti ini. Okay. So bank di sini tolak 800. Okay, akaun belum bayar tolak 800. Setakat ni faham? Okay, Faham, cikgu. Okay, good. Diikuti dengan soalan seterusnya. Membeli barang niaga secara kredit. Bila dia kata kredit, maksudnya hutang juga. Okay, sebab kita beli barang, kita tak bayar. Jadi kita akan letak dekat akaun belum bayar. So, hutang bertambah. So, akaun belum bayar akan tambah. Okay, kemudian daripada pembekal Chong. Okay. Kita beli barang niaga kan? Maknanya ini adalah inventory. Jadi inventory juga akan bertambah. Harga dia 780. 780. So jawapan dia seperti ini. 780 tambah dekat inventory, 780 tambah dekat akaun belum bayar. Kalau hutang tu berkurang, kita akan tolak. Kalau hutang bertambah, kita akan tambah dekat akaun belum bayar. Okey. Soalan yang terakhir, inventory pada kos 1050. Okey, ini satu angka. Dijual dengan harga 2050. Ini angka yang kedua. So macam saya cakap tadi, satu angka akan dapat dua jawapan yang sama, dua angka akan dapat tiga jawapan yang berbeza. Okay. Satu angka akan dapat dua jawapan yang sama, manakala dua angka akan dapat jawapan tiga yang berbeza. Okay, so kita tengok jawapan kat sini. 1050, 2050, 1000. Tak sama Okay, macam mana nak kenal pasti? Okay, inventory pada kos. Maknanya inilah inventory. Jadi inventory adalah 1050. Kena tolak. Inventory 1050 kena tolak sebab dia kata kos kan. Kos ni adalah harga inventory. Okay, dia jual dengan harga 2050 secara tunai tapi dia bankkan. Maknanya kita akan dapat 2050 dekat bank.
So bank akan tambah 2050. Okay, so kita pun masukkanlah. Bank masuk 2050. Okay, yang ni. Kemudian inventory kita akan berkurangan sebab kita dah jual. So kita tengok kat sini. Bila kita punya barang 1050 tapi kita jual dengan harga 2050, maksudnya kita untung. So ni jawapan bukan dekat modal jawapan ni dekat untung. Okay, jawapan ni dekat untung bersih. Okay. Tambah. Okay. Jadi selesailah kita punya jadual persamaan. Apa yang kita nak buat, kita akan kira daripada atas, daripada baki awal ni, kita akan kira yang ni sampailah ke bawah setiap satu. Okay, so skema jawapan, sila sejuk sama-sama. Okay, bagi perabot kita akan dapat 7600. Inventory akan dapat 1830. Akaun belum terima akan dapat 3850. Bank akan dapat 3210. Modal akan dapat 14700. Sorry, bukan modal modal akan dapat 14300 ni modal. Okay, untung akan dapat 1000, ambilan akan dapat 600. Dan akaun belum bayar akan dapat 1790. Okay, boleh kalau kamu nak kira sendiri lagi baik, so salin dulu jawapan ni dekat dalam kamu punya kertas tapi pakai pensel. Nanti boleh semak semula jawapannya. Okay, setelah itu saya pesan tadi, sediakan latihan tambahan iaitu kena buat penyata kedudukan kewangan. Maka berdasarkan soalan yang ini, okay, lepas kamu siapkan, buatlah penyata kedudukan kewangan. Okay, so saya tak bincanglah jawapan penyata kedudukan kewangan sebab kamu boleh gunakan jawapan daripada jawapan yang dekat bawah ni. Okay, gunakan jawapan yang ini untuk buat penyata kedudukan kewangan masing-masing.